Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Khususnya buat anak-anak cikgu yang kini sedang menunggu keputusan untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi, sama ada institusi pengajian tinggi awam, swasta, di kolej-kolej kemahiran, di metroklasi mungkin, di IPJN mungkin, dan sebagainya. Okey, insya-Allah cikgu doakan anda akan mendapat tempat seperti mana yang anda harapkan. Okey. Beberapa hari lepas, cikgu dapat panggilan daripada beberapa orang pelajar dan juga ibu bapa bertanyakan apakah yang harus saya lakukan. Okey, yang mana saya telah menerima tawaran daripada MARA, khususnya di Kolej Profesional MARA, dan perlu membuat pengesahan penerimaan selewat-lewatnya 22 hari bulan. Okey, dalam masa yang sama, saya juga masih menunggu keputusan untuk mendapat tempat di IPGM, di Universiti Awam, dan di metroklasi dan sebagainya. Okay? Dekat sini sama ada saya nak ambil apa yang telah MARA berikan kepada saya atau saya masih nak menunggu tawaran-tawaran lain. Okay. Isu dekat sini, bagaimana kita nak membuat pilihan, kita harus berbalik kepada asas yang pertama yang sering saya bincangkan bersama dengan pelajar adalah apakah minat anda, apakah kehendak anda, apa yang anda inginkan dalam hidup ini. Adakah pilihan yang telah disediakan oleh MARA atau yang telah diberikan oleh MARA menjadi pilihan yang sebenar-benarnya kepada anda? Sekiranya iya, teruskan dengan pilihan tersebut. Sekiranya masih anda belum mendapat tawaran yang sepatutnya anda inginkan, mungkin anda boleh kepada pilihan-pilihan yang lain lah. Okey. Kita kena tahu bahawa bermula pada tahun ini kita ada pada tahun ini kerajaan memperkenalkan single window dan juga single offer. Okey, single window dan single offer. Ini bermakna hanya satu tempat dan hanya satu portal permohonan pelajar lepasan SPM boleh memohon ke semua program pengajian institusi awam, metroklasi, IPTA, ILKA, di IPGM, metroklasi dan sebagainya lah. Okey, dalam masa yang sama, kita ada ruang iaitu window yang kedua yang mana pelajar-pelajar boleh mengisi melalui MARA ataupun IKMA MARA atau institusi di bawah di bawah MARA yang mana menawarkan tempat kepada pelajar-pelajar. Contohnya di UNKN, UNIKL, KUPTM, KKTM, di Kolej MARA sendiri, di Kolej Profesional MARA, di Kolej Kemahiran Tinggi, di Institut Kemahiran Tinggi MARA, di Institut Kemahiran MARA, lepas tu di GIAP MARA, dan sebagainya. Dia juga ini, dan pada MARA dia juga single window. Okey. Dekat sini, apabila berlaku pertembungan ini, bagaimanakah pilihan yang harus anak-anak lakukan? Okey, bagaimanakah harus anak-anak lakukan? Okey, ada 3 persoalan yang sering ditanyakan kepada saya, bagaimana untuk saya selesaikan isu ini. Okey, bagaimana saya nak selesaikan isu ini? Okey, soalan pertama, adakah sekiranya saya menerima tawaran MARA, peluang untuk saya ke UA atau mana institusi yang lain selain daripada MARA akan ditolak? Okey, jawabnya tidak, kerana MARA dan juga UPU adalah daripada window yang berbeza. Mana anak-anak tidak perlu risau, anak-anak masih ada peluang untuk mendapat tawaran di tempat-tempat lain sekiranya telah menerima tawaran daripada MARA. Okey. Yang kedua, persoalan yang kedua. Okey, macam tu cikgu, kalau nak masuk ataupun nak menerima pengesahan daripada MARA perlu buat pembayaran. Okey. Jadi kena bayar ke cikgu? Okey, baru dapat surat pengesahan. Ya, betul. Okey. Dasar yang diperkenalkan bahawa untuk mendapatkan tawaran ataupun untuk menerima tawaran, anak-anak perlu untuk membawa pembayaran terlebih dahulu sebanyak RM320. Boleh hantar resip dan juga anak-anak boleh buat klip setuju terima. Barulah surat tawaran akan dapat diberikan kepada anak-anak. Okey. Dan ada juga peringatan kepada anak-anak daripada kaunselor Kolej Profesional MARA. Ada anak-anak telah membuat pembayaran dan sebagainya tetapi tidak membuat pengesahan penerimaan. Akhirnya nama mereka tidak tersenarai dalam tawaran yang diberikan lah. Okey, itu akan memberi satu kerumitan kepada anak-anak sekalian. Okey.
Yang kedua. Okey, isu yang ketiga. Okey, saya dah bayar, tapi dalam masa sama saya masih mengharapkan untuk dapat ke IPGM ataupun di UA dan sebagainya. Kalau saya dah bayar, kalau saya dapat panggilan daripada IPGM, kalau saya nak ke IPGM, adakah wang pendaftaran saya akan dikembalikan? Adakah akan dikembalikan? Jawabnya jawabnya tidak. Tidak akan dikembalikan kerana di surat tawaran tersebut telah dinyatakan sekiranya anak-anak menolak tawaran setelah menerima tawaran, telah menerima tawaran, wang pendaftaran tidak akan dikembalikan. Jadi anak-anak perlu jelas apakah keinginan yang anak-anak inginkan. Apakah cita-cita yang anak-anak inginkan, supaya anak-anak tidak terkeliru dan juga tidak mempunyai matlamat yang jelas tentang cita-cita yang anak-anak inginkan. Satu lagi isu yang juga bermain dalam pemikiran anak-anak adalah isu pilihan saya tidak sama dengan pilihan ibu bapa. Ibu bapa mengharapkan saya untuk meneruskan pengajian dalam bidang perguruan. Tapi saya tak minat, cikgu. Saya tak minat, tapi untuk ambil hati mak dan ayah saya pergi juga, saya buat juga untuk interview tersebut. Supaya sekurang-kurangnya ibu bapa saya mengharapkan saya akan ke IPGM lah. Jadi pertemuan ini akan sedikit merumitkan anak-anak. Kerana apa? Bagi saya yang jelas dekat sini, anak-anak masih belum mempunyai satu matlamat atau laluan yang jelas tentang cita-cita yang anak-anak inginkan. Jadi bagaimana untuk kita yakinkan ibu bapa kita yang bahawa kita sebenarnya mempunyai pilihan yang tersendiri dan kita mempunyai cita-cita yang tersendiri dan perlu memberi satu keyakinan kepada ibu bapa. InsyaAllah cikgu akan kongsikan dalam video seterusnya bagaimanakah kita nak memberikan satu kepercayaan kepada ibu bapa yang cita-cita ini adalah cita-cita yang telah kita inginkan dan kita impikan sejak kecil lagi. Itu sahaja pada saya. Salam sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.